Okey, nampak lah muka cikgu tu? Tu dia. Ish. Baca baju tu. Okey. Pada sesi yang lepas, kita dah mula masuk tajuk. Bergema tak suara cikgu? Kalau bergema beritahu lah. Syah bergema suara cikgu, Syah. Tak bergema lah. Okey. Okey, pada sesi yang lepas kita dah masuk tajuk garis lurus. Menentukan sesebuah garis lurus tu selari atau tidak. Kita sambung sikit. Hari ni boleh dapat sambung sikit, jadilah. Menentukan keturunan dah. Ini dah. Ini dah. Okey, ini. Okey, pada sesi yang lepas kita dah bincang tajuk 9.1D. Okey, 9.1D. Okey, siapa yang guna phone tu jangan lupa lah, kalau boleh zoom lah tempat cikgu ni, boleh zoom. Okey, pada sesi yang lepas cikgu tak dapat nak upload video dalam YouTube. Okey, jadi sesi yang lepas cikgu tak boleh nak upload sebab cikgu punya video tu cikgu record pakai Webex punya server. Jadi benda tu masuk dalam server Webex, cikgu tak boleh nak download balik server tersebut. Jadi benda tu, jadi cikgu ada problem macam mana tak boleh nak download dan cikgu tak boleh nak upload dalam YouTube. Jadi untuk sesi yang lepas cikgu dah terangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menentukan sesuatu ni untuk 9.1D. Kita dah buat pada sesi yang lepas. Bagaimana kita nak tentukan garis tersebut adalah selari atau tidak. Okey, sesuatu garis selari cikgu nak imbas kembali. Okey. Dalam ni tak ada. Okey, tak apa, cikgu terus. Okey, sesuatu garis lurus itu selari. Okey. Okey, diberi satu graf Okey, kalau ni graf, okey, garis paksi X dan paksi Y. Sikit. Angkat. Okey, sesuatu garis lurus tersebut selari. Contohnya contohnya garis A, di mana dia punya persamaan dia sama, Y sama dengan MX tambah C, dan selari dengan ni. Yang ni pun sama, garisan B. Contohnya AB dengan CD, dia punya persamaan dia pun sama juga. Okey, ni persamaan garis lurus dia. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan asas garis lurus. Okey, apabila garis pertama dan garis dua ni selari, biasanya kita tak simbol macam ni lah, maksudnya dia selari. Bila selari, maksud dia nilai apa yang sama? Nilai apa yang sama? Maka nilai yang sama adalah M dia sama. Nilai M dia sama. Apa itu M? M ni adalah kecerunan. Kecerunan ni adalah sama. Maksudnya kalau dia kecerunan dia, kalau kecerunan di sini contohnya M sama dengan 5, automatik M di sini pun sama dengan 5. M je sama. Kalau garis selari, kena ingat, garis selari nilai M adalah sama. M ni apa? Kecerunan. Okey, jadi nilai Y tak sama, nilai X tak sama, dan nilai C tak sama. C ni apa? C adalah pintasan Y. Pintasan Y. Apa itu pintasan Y? Maksudnya ni pintasan Y pada paksi Y. Ni pintasan dia cross nilai Y. Mungkin di sini nilai Y dia adalah 10 contoh. Manakala di sini mungkin negatif 9 ke apa. Jadi nilai C dia tak sama bagi sesebuah garis yang selari. Okey, jadi pada sesi yang lepas cikgu dah terang secara detail
berkenaan dengan ini. Jadi siapa yang join kelas cikgu pada sesi lepas, beruntunglah. Jadi video tersebut cikgu tak boleh nak upload lagi. Nanti kalau ada ni, kalau selesai masalah tu, cikgu mungkin upload lah. Dekat ni video tu ada dalam server Webback, cikgu tak boleh nak upload, download lagi. Okey, pada hari ini alhamdulillah ada kawan-kawan kita. Cikgu harap kawan-kawan kita yang lain daripada kelas 3 Abu Baidah dan 3 Osman dapat join lah kelas cikgu. Okey, pada hari ini cikgu nak sambung pada pada selepas 9.1D. Ada yang dah buat dan telah hantar pada cikgu. Yang belum buat, cuba buat lah. Okey, bagaimana kita nak menentukan persamaan suatu garis lurus? Okey, dalam kita nak menentukan persamaan garis lurus, kamu kena ingat key asas pada persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx tambah c. Kena hafal ni, y sama dengan mx tambah c. Okey, ada 4 kaedah yang kita boleh tentukan. Langkah-langkah berikut. Pertama, menentukan nilai m. Yang kedua, tentukan titik yang dilalui oleh garis lurus tersebut. Macam kita akan pergi satu-satu. Yang ketiga, gantikan nilai keseluruhan m, nilai koordinat x dan koordinat y dari titik dalam persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah c. Barulah kita tentukan nilai c, iaitu pintasan y. Okey, yang keempat, gantikan nilai kecerunan dan kecerunan pintasan y ditentukan ke dalam persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah c. Okey, kita cikgu bincang terus melalui contoh dengan latihan ni. Kadang-kadang yang itu lebih mudah bagi kamu untuk faham kan. Okey. Okey, sana. Okey, contoh yang ke-11. Tu buat siap-siap ini. Okey, lepas contoh 11 dia bagi terus ujian minda 9.1E. Kita buat terus. Dan kamu faham perbincangan ni biasanya based on latihan lah. Bila kita cerita latihan ni, ramai yang kamu akan faham lah. Okey, tengok contoh yang ke sebelah. Okey, tentukan persamaan garis lurus. Okey, bila soalan minta tentukan persamaan garis lurus, benda asas, core, kunci utama dalam persamaan garis lurus, kunci dalam persamaan garis lurus, ingat, kunci ataupun key. Okey, key bagi tajuk ini, bagi persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx tambah c. Yang ni kena hafal. Bagi persamaan garis lurus, kunci dia adalah y sama dengan mx tambah c. Kunci di mana y ni adalah paksi. Apabila di atas satu garis lurus, kita kena ingat dia ada paksi y dan paksi x. Dan garis lurus ni biasanya berada di atas paksi ni lah, di mana titik-titik koordinat disambungkan. Okey, contohnya kamu kata okey, contohnya titik A, titik B, titik C, titik D. Contohnya A, B, C, D, koordinat dia ada XY kan. Okey, disambung menghasilkan garis lurus. Okey, pada garis lurus tersebut dia ada persamaan asas dia. Persamaan dia mesti ada nilai y sama dengan mx tambah c. Itu kena ingat core dia. Okey, jadi soalan nak tentukan persamaan garis lurus. Okey, bila soalan kata tentukan, carikan, nilaikan, keluarkan, maksudnya persamaan garis lurus, maka kamu kena keluarkan dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey, jadi untuk keluarkan nilai tersebut, okey, di mana dia dah bagi dah kecerunan nilai ni, kecerunan m dia apa? Kecerunan ni apa? Kecerunan ni adalah nilai m. Okey, yang melalui titik ni. Okey, jadi dalam graf ni dia dah bagi dah. Dalam persamaan ni, okey, salah satu titik dia dah bagi dah. Contohnya dia kata salah satu titik ni adalah contohnya di sini titik P. Ini adalah titik P. Di mana titik P ni
Ni positif kan. Okey, kita tak. Sekejap, ini B lah. Okey, P di sini. Okey, di mana koordinat dia adalah 6, 8. Okey, contoh. Cari persamaan garis lurus ini. Jadi, kamu kena letak. Okey, ni pada paksi titik P, 6 ni adalah paksi X dan 8 ni adalah paksi Y. Maka kamu tulis tu. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Okey, gantikan Y ni berapa? Y adalah 8. 8 sama dengan M berapa? M 1/2. Okey, darab MS ni maksudnya M darab X, ataupun kamu letak 1/2 kurungan X berapa? 6. Okey, tambah C apa? C tak tahu. Okey, jadi selesaikan persamaan ni. Okey, 2 dengan 6 boleh dimatikan. Potong 1, potong 3. Okey, jadi 8 sama dengan 1 kali 3, 3 tambah C. Kita nak cari nilai C, kita terbalikkan. Yang ni pergi ke sebelah sana semua. 8 ni main sini. Okey, jadi 3 tambah C sama dengan 8. Okey, tidak berubah apa-apa simbol sebab kita tukar tapak terus. Tak berubah apa-apa simbol. Okey, maka C sama dengan 8. Okey, positif macam ni akan jadi negatif 3. Maka C sama dengan 8 tolak 3, 5. Okey, jadi apakah persamaan dia? Persamaan dia adalah Y sama dengan M dia apa? M dia 1/2 X. Okey, tambah C dia apa? C dia adalah 5. Maka ini adalah persamaan dia. Okey, satu lagi cikgu nak ingat. Okey, bila contohnya persamaan ini, garisan ini, persamaan dia adalah Y sama dengan 1/2 X atau 1/2 X ataupun X/2, sama aja, atas satu kan, tambah 5. Okey, di setiap titik ni, titik A, titik B, titik C, contoh ini adalah titik C dan ini titik P. Okey, titik-titik yang berada di atas garis lurus ni, apa persamaan dia? Persamaan dia adalah A, B, C dan P ni, apa persamaan dia? Benda yang sama. Sama dia adalah nilai nilai M dan nilai C. Maka nilai M dan nilai C ni adalah sama. Tak kata. Okey, jadi kita kena ingat titik A, B, C, titik-titik yang berada di atas persamaan ini, nilai M dan nilai C dia adalah sama. Yang tak sama adalah nilai X dan nilai Y. Okey, setiap koordinat ni, titik ni, paksi koordinat dia tak sama, betul tak? Okey, tak sama. Yang sama adalah nilai M dia, kecerunan dia, dan nilai pintasan Y, C dia. Sebab tu kita letak, bila kita nak keluarkan persamaan ni, Y sama dengan MX tambah C, nilai yang kita kena keluarkan adalah nilai M dan nilai C. Sebab nilai ni je yang sama untuk semua titik-titik yang berada pada persamaan ini, termasuk titik P ni. Jadi ini maksudnya persamaan yang kita nak keluarkan. Daripada tak ada persamaan, kita keluarkan persamaan dengan syarat dia mesti ada salah satu kecerunan diberi dan salah satu titik diberi. Maka kita cari nilai C. Okey, kita tengok pada contoh soalan. Okey, contoh soalan. Okey, kita tengok di sini. Okey, nanti soalan ni kamu buat. Okey, dia kata okey, tentukan persamaan garis lurus. Okey, tentukan persamaan garis lurus. Okey, apakah persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus yang kita kena keluarkan adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Yang ni kita kena tahu. Tapi apa yang kita kena start ni, kita kena keluarkan. Apa yang kita kena keluarkan? Nilai M dia dan nilai C dia. Sebab nilai M dan nilai C dia yang kita kata
sama bagi setiap titik yang berada di atas persamaan ni. Kalau titik P, M dengan C dah sama. Sama tak? Jadi yang tak sama adalah nilai Y dan nilai X. Lepas tu kita kekalkan Y sama dengan apa? X tambah C tambah apa? C tu apa? Y dengan X kita tak tulis sebab dia tak sama bagi suatu titik yang berada di atas persamaan. Okey, kita pergi pada soalan A. Okey, kamu pergi. Okey, soalan A pertama kita kena jadikan persamaan tu Y sama dengan MX tambah C. Okey, di mana 3 ni apa? 3 tu adalah paksi. Dalam tajuk tingkatan 2 dulu kita dah belajar tajuk koordinat kan. Kalau satu koordinat kita mesti letak X dulu. X, Y. Ini X dan ini Y. Okey, ini adalah X dan ini adalah Y. X dan adalah Y. Okey, jadi kecerunan ni adalah M. Ini adalah M. Ini adalah M dan ini adalah M. Yang kita kena cari untuk soalan ni apa dia? Cari C dah. Cari C. Okey, cari C. Biasanya apa? Di sini ada 1 2 3 4. Ada 4 item. Biasanya soalan dia akan bantu kita. Biasanya kalau ada 4, 3 diberi, 1 kena cari. Terbiasa kita terpaksa guna persamaan linear. Sama juga dalam kaedah teorem Pythagoras yang kita belajar sebelum ni, teorem Pythagoras kan. Nak cari panjang A, panjang B, panjang C. Kalau soalan nak minta kita cari panjang A, B dengan C, soalan akan bagi. Kalau soalan suruh cari C, A dengan B, soalan bagi. Kalau cari B, A dengan C, dia bagi. Dia tak akan suruh cari A tapi C pun dia tak bagi. Dia bagi B saja. Tak akan berlaku. Biasanya soalan akan bagi kalau 3 item yang perlu dicari, 2 mesti diberi. 1 item mesti kita kena cari lah. Sama juga ni. Sekarang ni kes dia 4 item dalam ni. Biasanya soalan akan bagi 3 daripada 4. 3 diberi, 1 je kita kena cari. Tu kita guna kaedah persamaan linear. Jadi sama juga kes ni. Okey, Y diberi, M diberi, X diberi. Yang perlu dicari adalah adik ibu ke mana? Ibu pergi cari adik. Apa adik? Okey. Okey, jadi Y dia sama apa? Y sama dengan 7. Kita tulis balik. Sama dengan M dia sama apa? M ni kecerunan. M sama dengan 2. Okey, X dia sama apa? X dia sama dengan 3. Kita letak kurungan terus. Maksudnya darab C dia apa? C tak ada, tak tahu. Kita tulis C. Jadi 7 sama dengan 2 kali 3 6 tambah C. Okey, kita nak cari nilai C, kamu terbalikkan dia. Yang ni pergi sana, 7 ni mai sini. Maka 6 tambah C sama dengan 7. Okey, ingat dalam konsep persamaan linear, sekiranya kita pindah serentak tapak kiri ke kanan, simbol tak akan berubah. Okey, positif negatif tak akan berubah sebab kita pindah serentak. Itu konsep. Tapi kalau kita pindah satu-satu, dia akan berubah. Okey, maka C sama dengan 7, 6 pergi sana. 6 positif mesti nak jadi negatif 6. Maka C sama dengan negatif C sama dengan 1. Maka persamaan yang kita nak kena tulis ialah Y sama dengan Y sama dengan M dia apa? M dia 2 X tambah 1. Maka inilah persamaan dia. Okey, jelas Okey, sekarang ni kamu perlu kenal pasti M dengan C. Biasanya kalau dia dah bagi M, dia suruh cari C. Kalau dia dah bagi C, dia suruh cari M. Dan nilai X dan Y tu dia bagi. Kalau dia suruh cari X, nilai Y, nilai M dan nilai C dia beri. Kalau dia suruh cari Y, nilai M, X dan C dia beri. Itu konsep dia. Kalau faham situ, tak ada masalah, boleh buat. Saat lagi kita akan jumpa soalan macam tu. Maksudnya daripada 4, 3 diberi, tak kisah yang mana. Okey, jadi kita pergi pada soalan B. Okey, soalan B. Okey, keluarkan dulu persamaan yang diminta. Y sama dengan MX tambah C. Okey, boleh? Suara cikgu jelas Kalau tak jelas, onkan mikrofon kamu dan bagi tahu cikgu. Suara tak jelas cikgu, bergema ke apa ke, kamu bagi tahu cikgu lah. Suara slow ke, mikrofon cikgu slow ke, kuatkan sikit sat.
Alhamdulillah hari ni ramai juga lah. Cikgu kuatkan sikit mikrofon cikgu. Bagi 100%. Okey. Hari ni bagi dapat faham konsep ni loh. Cikgu pergi step by step ni. Detail sungguh. Jadi cikgu harap kamu boleh tangkap lah. Okey, kita pergi pada soalan B. Okey, soalan B. Okey, Y sama apa? Okey, cikgu percaya semua orang tahu. Bila diberi koordinat, di situ ada paksi X dan paksi Y. Y sama dengan 4. Sama dengan M dia apa? Keturunan. M sama dengan negatif 3. X dia apa? Negatif 6. Tambah C. Okey, 4 sama dengan negatif 3 darab negatif 6. Negatif kali negatif positif. 3 kali 6 12 18 kan? 18 tambah C. Maka faham balik, terbalikkan dia. Okey, 18 tambah C sama dengan 4. C sama dengan 4 tolak 18. Maka C sama dengan negatif 14 betul tak? Okey, C sama dengan negatif 14. Okey, C sama dengan negatif 14. Maka persamaan dia adalah Y sama dengan. Okey, dalam persamaan, ingat, persamaan kita tak nyatakan nilai Y dan nilai X. Sebab apa? Nilai Y dan X ni tak sama. Yang sama adalah nilai C dan nilai M. Maka kita tulis Y sama dengan M dia apa? M dia adalah negatif 3. X C dia tambah C, tapi di sini ada negatif. C ni negatif, maka kita tulis negatif 14. Maka inilah persamaan dia. Okay, ingat, nampak tak di sini? Nilai M dan nilai C saja kita nyatakan dalam persamaan. Okey. Seterusnya, contoh seterusnya. Nanti kamu cuba buatlah. Faham betul-betul penerangan cikgu ni dan cuba buat. Okey, soalan C. Okey, tentukan persamaan garis lurus. Okey. Persamaan garis lurus macam mana? Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y dia sama apa? Soalan C. Y dia sama dengan Y sama dengan 5. Sama dengan M dia apa? M dia 2/3. X dia apa? X dia 12. C kita nak kena cari. Okey, 3 dengan 12 boleh dimatikan. Sebab ni darab kan? 3 potong 3 bahagi 3 1. 12 bagi 3 4. Maka 5 sama dengan 2 kali 4 8 tambah C. Kita balikkan dia. 8 tambah C sama dengan 5. Maka C sama dengan 5 tolak 8. Maka C sama dengan negatif 3. Okey, maka persamaan dia adalah Y sama dengan Y sama dengan M dia apa? M dia adalah, mana C dia? Okey, 2/3 X tolak 3. Maka itulah persamaan dia. Clear tak? Okey, jelas. Okey, last cikgu tunjuk contoh yang last. Cikgu ulang, sebenarnya kalau kamu faham dia punya konsep, datanglah nombor macam mana sekalipun, step dia tetap sama saja step dia. Okey, soalan D. Yang bezanya nombor je, step dia sebiji sama, 100% sama, tak ubah pun kalau kamu perhati soalan A, B, C, D ni pun. Okey, soalan D, kita nak jadikan Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y dia apa? Y dia negatif 6. Sama dengan M dia apa? M dia negatif 1/2. X dia apa? X dia 4 tambah C. Okey. Okey, matikan 2 dengan 4 boleh matikan. Potong 1 potong 2. Jadi negatif 6 sama dengan negatif 1 kali 2 negatif 2 tambah C. Terbalikkan dia. Negatif 2 tambah C sama dengan negatif 6. C sama dengan negatif 6 tambah 2. Maka C sama dengan negatif 4. Maka persamaan dia adalah maka persamaan dia adalah Y sama dengan, gantikan balik ni, Y sama dengan M dia apa? M dia adalah negatif 1/2 1/2, ataupun kamu terus tulis negatif X
X per 2. X ni maksudnya 1X lah. Negatif 1X. Boleh juga macam tu. Kamu tulis negatif 1 per 2 X boleh. Ataupun kamu tulis negatif X per 2 tolak 4. Okey. Maka inilah jawapan dia. Okey. Jelas ha? Jadi untuk soalan 9.1e ni kita perlu tentukan persamaan apa ni? Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus kunci dia y sama dengan ms tambah c. Kalau kamu ingat daripada awal tajuk ni cikgu terangkan dia tak boleh lari. Y sama dengan ms tambah c. Daripada y sama dengan ms tambah c tukarkan dalam bentuk pecahan ke ataupun dalam bentuk apa yang sebelum ni ax tambah by sama dengan apa c kan. Jadi apa-apa pun di asas dia y sama dengan ms tambah c. Sebab daripada sini kita akan tahu nilai m dia, nilai kecurunan dan nilai c dia pintasan y. Keadaan c ni pintasan y okey. Kita pergi pada contoh seterusnya. Nanti cuba buat latihan 9.1e. Faham apa yang cikgu terangkan dan cuba buat. Jangan tangguh kerja. Jangan tangguh latihan sebab nanti akan makin bertambah lagi lah kita punya ni. Okey, pergi pada contoh yang ke-12. Okey, contoh 12 dan 13. Kita sambung sikit lagi lah. Okey. Pada contoh yang ke-12 okey, ni kalau diberi dua titik A, B, dia suruh minta kita cari persamaan garis lurus. Okey. Okey. Kita sambung sikit lagi lah. Sambung sikit lagi. Okey. Tentukan persamaan garis lurus melalui dua titik. X2 tolak X1, Y2 tolak Y1, X2 tolak. Okey. Dia tajuk ni di tingkatan 2. Tingkatan 2. Dia sambungan daripada tajuk tingkatan 2. Di tingkatan 3 ni dia terlalu ringkas. Dia sambungan daripada tajuk tingkatan 2. Cikgu cek tajuk bagaimana. Tengoklah kecerunan. Okey, kita tengoklah tajuk ni tingkatan 2 tau. Kamu tengok. Okey, tajuk buku teks tingkatan 2. Sebab tu cikgu mengajar kamu tingkatan 2. Tu cikgu selalu pesan kamu bahawa konsep di tingkatan 2 dan tingkatan 1 akan naik ke tingkatan 3. Sama juga apabila kamu tingkatan 3 naik ke tingkatan 4, kamu jangan buat ilmu tingkatan 3 ni. Jangan buang buku kamu tu, jangan buang. Ramai kalangan abang-abang tingkatan 4 tahun ni, tingkatan 5 tahun ni dia buang semua buku tingkatan 1, 2, 3. Naik tingkatan 4 dia blur. Sebab apa? Sebab benda yang sama dia belajar di tingkatan 1, 2, 3. Konsep macam ni juga. Okey. Sebelum cikgu cerita tentang tingkatan 3 ni, okey. Contoh 12, 13 ni. Okey, kamu nampak dia tak terangkan kenapa negatif M sama dengan M ni apa? Kecerunan.
kecerunan sama dengan negatif 7 tolak negatif 5. 2 tolak 1. Apa benda ni cikgu? Tiba-tiba macam ni. Sama dengan apa? Kecerunan sama dengan ni. Sebenarnya dia adalah sambungan daripada apa yang kita belajar di tingkatan 2. Okey, cikgu tunjuk cikgu tunjuk cara bukti cara matematika. Kalau kesihatan dia panggil cara klinikal. Ni cikgu tunjuk bukti cara matematika. Okey. Kenapa M kecerunan? Okey, tajuk dia berkenaan. Okey, tajuk ni berkenaan dengan tajuk yang ke-6, koordinat. Okey, tajuk koordinat sambungan dia adalah tajuk yang ke-8, graf fungsi. Okey, daripada koordinat-koordinat itu menghasilkan graf fungsi macam-macam bentuk lah. Selepas tajuk graf fungsi, kita belajar tajuk yang ke-10, kecerunan garis lurus. Sebenarnya kamu dah belajar dah di tingkatan 2, tajuk garis lurus ni dah belajar dah. Hari ni tajuk persamaan garis lurus kan. Tingkatan 2 ni dia sambungan daripada tajuk ni. Sebenarnya tajuk yang kita belajar pada hari ni adalah sambungan kepada bab 10 di tingkatan 2. Dia bukan tajuk baru lah sebenarnya. Dia sambungan. Okey. Jadi pada muka surat 190 di tingkatan 2 ni, cikgu tunjuk cara 190. Ni buku teks tingkatan 2. 190. Okey, bab yang ke-10 di tingkatan 2. Okey, kita tunjuklah. Okey, dia bercerita tentang kecerunan. Kecerunan ni dalam tingkatan 3 M, nilai M, kecerunan. Dalam tajuk ni dia tak cerita pun. Cikgu tak cerita pada kamu Y sama dengan MX tambah C, tak cerita pun lagi. Cikgu baru cerita satu benda je. Dalam Y sama dengan MX tambah C tu cikgu cerita tentang M. Tajuk ni. Okey, di bawah tajuk ni dia ada satu formula. Okey. Rumus kecerunan garis lurus pada ni rumus ni. Ni. Yang ni tak ada di tingkatan 3. Cikgu ambil. Sebabnya sepatutnya kalau ikut pandangan cikgu lah, sepatutnya benda ni kena masuk di tingkatan 3. Dia di tingkatan 3 dia tak cerita pun rumus kecerunan ni. Kecerunan ni dia ada formula dia. M sama dengan apa? Sepatutnya sebelum ni di bawah tajuk ni dia kena letak rumus M kecerunan sama dengan apa. Barulah dia cerita contoh ni kan. Tapi dalam tingkatan 3 tak ada. Okey, hari ni cikgu tunjuk kepada kamu. Okey, sebelum cikgu nak cerita yang ni. Okey, yang ni sebelum ni cikgu letak bawah. Cikgu nak ambil yang tingkatan 2. Sebab tingkatan 2 dia detail lagi. Okey, kecerunan M. Ni dah ada perbincangan. Okey, cikgu ambil yang ni. Ni di tingkatan 2 lah. Okey, cikgu nak highlight di sini bahawa kecerunan ni kamu dah belajar di tingkatan 2, kecerunan garis lurus. Ramai, cikgu percaya ramai yang dah lupa. Okey. Okey, sebenarnya kecerunan ni kamu dah belajar di tingkatan 2. Tajuk yang ke-10 tadi kan, cikgu buktikan bahawa untuk mencari kecerunan, okey, mencari kecerunan, tengok sini, cari kecerunan. Kecerunan ni adalah M. Maka bila diberi dua koordinat titik macam ni, titik A, ni titik A dan ini titik B. Titik A dia X, titik B mesti ada nilai X dan nilai Y. Setiap titik ni mesti ada nilai X dan nilai Y. Daripada dua titik ini kita perlu mencari nilai M, kecerunan dia. Okey, untuk mencari kecerunan, okey, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Apa maksud Y2? Okey, di sini dia ada nilai. Okey, sini kalau tengok buku teks kamu, di sini dia letak X1, betul tak? X1 di sini X2. Kalau sini X1, sini mesti akan jadi X2. Automatik pasangan dia mesti Y1. Dan atas ni kalau dah jadi X2, Y pun mesti 2. Okey, kalau kamu nak kata, okey saya tak mau juga nak letak sini, nak letak sini X1. Kalau di sini X1, di sini akan jadi X2. Di sini Y1, di sini akan jadi Y2. Dia tak akan jadi di sini X1, di sini Y2. Di sini X2, Y1. Tak boleh, salah.
Kamu boleh pilih salah satu titik ni menjadi X1, Y1, dan salah satu titik lagi akan jadi X2, Y2. Jadi di sini formula kecerunan M, ni cikgu tulis M sama dengan Y2 tolak Y1. Cikgu letak bawah, bukan kalau di atas jadi Y kuasa 2 kan. Y2 ni maksudnya Y yang kedua tolak Y yang pertama bahagi S yang kedua tolak S yang pertama. Kalau kamu ingat dalam tajuk koordinat, tajuk koordinat, di bawah tajuk koordinat, tajuk daripada form 2, tajuk tingkatan 2 form 2 koordinat, tajuk yang ke berapa ada kita tunjuk, yang kelima kan. Di bawah tajuk koordinat kita dua benda yang kita kena cari. Satu, jarak antara dua titik. Yang kedua, titik tengah antara dua titik. Okey, kalau kami ingat dalam formula jarak antara dua titik, kami ingat X2 tolak X1. Ingat tak formula dah? X2 tolak ke tambah? Cikgu lupa. Ni, cikgu relate sikit sebab dia tajuk ni dia berkait. Okey, siap lah. Okey, tajuk di tingkatan 2, tajuk koordinat. Okey ni. Okey, ni. Cikgu ambil yang ujung lah. Cikgu ambil yang dia punya habis. Okey ni. Di bawah tajuk koordinat. Okey. Kamu nampak tak? Dia tulis kalau nak mencari jarak di antara dua titik. Okey, puncak S2 tolak X1 kurungan kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kurungan kuasa 2. Apa maksud S2 tolak X1? S yang kedua mesti tolak X yang pertama. Biasanya kalau jarak di antara dua titik, maksudnya dia akan ada dua nilai S dan dua nilai Y, betul tak? Sama juga untuk titik tengah. S1 tambah S2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Apa maksud S1? Jadi benda ni kita dah belajar di tingkatan 2 dulu. Okey. Jadi ni nak cari jarak di antara dua titik dan titik tengah. Sekarang ni kita nak mencari kecerunan. Dia sama juga. Y2 dia daripada formula ni juga. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, jelas ha? Jadi itu salah silah sebelum kita masuk contoh ini. Okey. Jadi bila cikgu terangkan tadi cara automatik, kamu dah faham lah. Oh, rupanya macam tu lah. Okey, maksudnya untuk mencari nilai M ni adalah kecerunan. Okey, baru cikgu masuk contoh ni. Kena detail. Okey, di mana kecerunan sama dengan kecerunan ni adalah M. Okey, kecerunan M ni sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Yang ni formula ini tak ada dalam kutek kamu. Kamu cari dalam kutek tingkatan 3 memang tak ada. Tak ada. Formula tu tak ada. Okey, kalau kamu tengok pada nak buat latihan ni. Okey, nak buat latihan 9.1F. Okey, kamu tengok sini. Dalam kutek kamu memang tak ada formula tu. Dia terus bagi. Dia assume, dia jangkakan kamu dah ingat dah formula tu. M tu sama dengan apa. Jadi dia terus bagi penyelesaian. Kalau kamu tengok kutek pun kamu takkan faham. M sama dengan negatif 7. Kenapa perlu negatif ni? Kenapa macam ni cikgu? Pasti kamu kata ni cikgu. Sebab di tingkat 3 dia dah skip dah. Formula tu dah skip. Kamu dah belajar tingkatan 2 dulu. Jadi untuk kelas ni cikgu remind balik lah. Itu penting kita berguru kan. Kita boleh relate terus. Okey, cikgu terus. Okey, tentukan persamaan garis lurus. Okey, bila dah jadi macam ni, tentukan persamaan. Kita nak keluarkan Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y dah ada salah satu titik lah. P ada nilai. Ni ada S, ni ada Y, ni S dan ada Y. Betul tak? Jadi kita boleh pilih nak gunakan Y mana. Okey, tak apa. M dia
Ingat, pada titik P nilai M dia sama, pada titik Q nilai M dia mesti sama. M dengan C mesti sama pada titik M dan C. M dan C di sini adalah mesti sama. Okey, jadi sekarang ni kita nak cari nilai apa? Okey, kita perlu cari nilai M ke nilai C dulu. Berdasarkan titik P dan titik Q, dia dah bagi dua titik, kita boleh cari nilai M dahulu. Nilai Y kita dah tahu, nilai S dah tahu, nilai M atau nilai C. Sekarang ni kita tak tahu nilai M dan nilai C, tapi dia dah bantu dah. Dia bantu untuk kita cari nilai M. Dia bantu cari nilai M. Dia bagi titik P dan titik Q. Okey, koordinat tu kita boleh guna untuk mencari nilai M. Tu maksud dia. Daripada dua titik ni kita boleh gunakan dua titik koordinat ni untuk mencari nilai M dengan menggunakan formula inilah. M sama dengan berapa? Jadi M sama dengan, kita tulis balik di sini. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, jadi sekarang ni kamu letak yang mana satu, yang mana dua. Okey, contoh kamu kata, okey cikgu saya nak letak yang depan ni satu. Okey, sini X1, maka ini Y pun satu. Okey, kalau sini X2, sini Y pun 2, maka kamu gantikan dalam persamaan ini. Okey, cikgu letak insya-Allah. Okey, jadi M sama dengan Y2 apa? Y2 negatif 7. Okey, tolak Y1 apa? Y1 5. Kalau Y1 ni negatif, maka kamu letak kurungan negatif 5. Jadi negatif akan jadi positif kan? Okey, jadi bahagi. Okey, X2 apa? X2 adalah 2 tolak X1. Okey, X1 negatif, maka letak kurungan negatif 1. Maka selesaikan dia. Negatif 7, negatif 5. Hutang RM7, hutang RM5. Jadi hutang 12 bahagi dengan, okey, tambah tolak-tolak jadi tambah 3. Okey, 3 dengan 12 boleh dimatikan. Potong 1, potong 4. Maka M sama dengan negatif 4. Okey, ini adalah nilai M. Okey, sekarang ni kamu dah tahu dah nilai M sama dengan negatif 4. Y dah ada, M dah ada, S pun dah ada. Maka yang perlu dicari, akhir sekali ulang balik latihan kita sebelum ni. Latihan yang sebelum ni, cari nilai C. Okey, untuk mencari nilai C, kita boleh pilih salah satu titik. Yang mana? Sebab apa? Nilai C pada titik P pun C dia sama. Di sini M dia mesti negatif 4. Di sini pun negatif 4. C dia pun mesti sama. M dia negatif 4, sini pun M ya, C pun sama. Jadi kita boleh pilih salah satu titik kita nak ambil. Jadi kamu gunakan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Y nak ambil titik mana? Nak ambil, contohnya kamu kata, okey, nak ambil Q ikut titik Q. Okey, kita ambil Q. Y sama dengan negatif 7 sama dengan M apa? M tadi negatif 4 darab X dia apa? 2 tambah C. Maka negatif 7 sama dengan negatif 4 kali 2 negatif 8 tambah C. Maka terbalikkan dia. Kita terbalikkan. Negatif 8 tambah C sama dengan negatif 7. Maka C sama dengan negatif 7 tambah 8. Maka C sama dengan 1. Maka C kita dapat 1. Maka kita tahu dah C sini sama dengan 1, C sini pun sama dengan 1. Maka persamaan dia adalah, okey, persamaan dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, apakah nilai M? Nilai M dia adalah negatif 4X, okey, tambah 1. Maka inilah jawapan dia. Terhasillah persamaan tersebut. Sebab dia nak tentukan persamaan kan. Okey, terhasillah persamaan. Jelas tak? Okey, kita pergi pada contoh yang ke-13. Okey, cikgu harap dan kita habis hari ni untuk malam ni. Sebab di bawah tajuk ni dia banyak sub-sub tajuk pecahan dia. Okey, contoh yang ke-13. Raja sebelum menunjukkan garis lurus PQ dan garis lurus RS. Diberi bahawa garis lurus PQ selari dengan paksi X
Okey, maksud apa maksud selari? Okey, sama, selari maksudnya garisan ni selari dengan garisan ni. Paksi X maksud selari lah. Manakala garisan Y ni SR ni selari dengan garisan Y, paksi Y. Itu maksud selari. Tentukan persamaan garis lurus. Okey, tentukan persamaan garis lurus RS PQ. Okey, tentukan persamaan garis lurus PQ. Okey. Okey, tengok sini. Okey, PQ persamaan garis lurus PQ dan persamaan garis lurus. Okey, maksudnya kedua-dua ni kita perlu keluarkan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Yang ni pun sama. Y sama dengan MX tambah C. Yang kita kena keluarkan adalah nilai M dan nilai C. Yang ni pun sama, nilai M dan nilai C. Okey. Pada persamaan ini, contohnya kita ambil PQ. Okey, PQ. Okey, sekarang ni dia dah bagi titik. Okey, titik PQ ni ada dua titik. Titik M dan titik A. Okey. Di mana titik PQ ni ada dua titik M dengan A. Jadi, langkah pertama untuk soalan A. Okey, titik M berapa? 0, 4. Manakala titik A 2, 4. Okey, jadi PQ ni okey, dia berada A dengan MA ni berada pada garisan persamaan garis lurus atas garisan PQ ni lah. Maksudnya langkah pertama kita cari dulu nilai kecil. Okey, nilai apa yang kita kena cari dulu? Yang dah ada Y sama dengan MX tambah C. Okey, nilai ni X, ni Y, ni S dan nilai Y. Okey, di sini nilai Y dah ada, nilai S pun dah ada, nilai M tak ada, nilai C tak ada. Yang mana kita kena cari dulu? Okey, soalan akan bantu. Soalan bantu. Nak cari C tak boleh selagi tak ada M. Cari M boleh tak? Boleh. Sebab apa? Dia dah bagi dua titik. Maka formula M adalah kita kena keluar. Yang ni kita boleh cari. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey. Okey, X2 Y2 mana? Okey, simple ya. Kalau letak ni X1 Y1, X2 Y2. Okey, Y2 berapa? Tulis tu. Y2 sama dengan 4 tolak Y1 4 juga bahagi X2 2 tolak 0. Maka sama dengan 0 per 2 tolak 0 2 sama dengan 0 juga. M sama dengan 0. Terus M sama dengan 0. Maka M sama dengan 0. Maka C sama dengan berapa? Okey, C tulis balik. Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita ambil satu titik. Contohnya kita ambil titik A. Y sama dengan 4. 4 sama dengan M apa? M kosong darab dengan 2 tambah C. Maka 4 sama dengan kosong tambah C. Maka C sama dengan 4. Maka persamaan dia adalah, okey, kita masukkan dalam Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M sama apa? M sama dengan kosong kan? M kosong. Okey, kosong kali X tak ada. Kosong kali X jadi kosong. Jadi tak ada ini. Y sama dengan apa nama balik ni? Y sama dengan C berapa? Y sama dengan 4. Okey, inilah persamaan dia. Sebab apa? M dengan S mana itu? M dia kosong. Bila kosong kali X, jadi X ni hidden lah. Habis bukan hidden, dia habis terus. Apa-apa yang didarab dengan kosong, maka dia akan jadi kosong. Betul tak? Apa-apa yang dibahagikan dengan kosong, maka dia akan jadi kosong.
maka M ni adalah kosong, didarabkan dengan nilai X pun akan jadi kosong. Maka tak ada terus lah, Y sama dengan C terus. C dia adalah 4. Maka ini adalah persamaan dia. Maka persamaan dia ni dah jadi Y sama dengan 4. Okey, yang ni. Okey. RS, mana RS? Okey, soalan B. Kita ambil warna lain. Ini dari segi dalil detail lah ni cikgu tunjuk. Okey, soalan B. Okey, diberi RS. Mana RS? Okey, RS. Titik A apa yang berada pada RS ni? Dia ada 2 titik. Titik A 2, 4. Okey, titik N 2, 0. Okey. Maka langkah pertama, okey, ini kita dah tahu ni nilai S ni Y. Ni S ni Y. Okey, kita tak siap-siap ni X1, Y1, X2, Y2. Okey. Pertama, untuk mencari nilai Y sama dengan MX tambah C, kita perlu cari nilai M dulu. Kita keluarkan nilai M dulu. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Y2 apa? Y2 kosong. Tolak Y1 4 bahagi X2 2 tolak X1 2. Betul tak? Jadi okey, 2 tolak 2 kosong lah. Jadi sama dengan negatif 4 bahagi kosong. Maka sama dengan kosong tak apa-apa yang dibahagikan dengan kosong atau apa-apa yang didarab dengan kosong, maka akan dapat jawapan kosong. Maka M sini pun sama dengan kosong juga. M pun sama dengan kosong. Keturunan kosong. Jadi C sama apa? Y sama dengan MX tambah C. Maka M ni dah dapat kosong. Okey, kita ambil salah satu titik. Nak ambil titik mana? Titik A. Boleh tak titik A? Y sama dengan 4 sama dengan 0 kali 2 tambah C. Okey, 0 kali 2 kosong. Jadi kita balikkan, C sama dengan 4. Betul tak? C sama dengan 4. Maka persamaan dia Y sama dengan MX tambah C. M dia pun sama dengan kosong. Maka hidup tak mati terus X. Maka Y sama dengan 4 juga. Sama. Okey. Sama. Maka sini pun sama ada Y sama dengan 4 juga. 4 kan negatif 4. Silap. Oh, ni negatif 4 ni. Okey, kita tengok pada contoh buku teks penyelesaian dah. Lebih kurang tu kadang-kadang cikgu terlepas pandang kalut-kalut kan. Sayuk ni makin ngantuk kan. Kita tengok buku teks. Okey, keturunan yang ni betul dah. 4. Ni X sama dengan 2. Keturunan garis luar adalah tak relatif dan sentiasa bergerak 2 unit dari fraksi Y. Maka persamaan garis lurus RS ialah X sama dengan 2. X sama dengan 2. Okey, bab dia sepanjang garisan ni X sama dengan 2. Y dia mati lah. Okey, tak apa. Okay, jadi cuba kamu buat soalan 9.1F. Okey, last sebelum habis. Okey, hari ni faham dulu bagaimana nak menghasilkan persamaan garis lurus daripada 2 titik. Okey, ulang balik. Pertama, kita nak habis lah sikit lagi. Ngantuk Zahiri, nampak muka mengantuk Zahiri. Okey.
Okey, sana. Ada tak? Okey, tak ada. Okey. Untuk menjawab soalan ini, okey, apa yang kamu kena ingat step cikgu tadi adalah okey, key dia pertama tu sebelum tu. Kita belum menjawab soalan kalau keluar dalam periksa. Situasi yang kita kena faham. Okey, situasi yang kita kena faham bila nak mencari persamaan garis lurus, persamaan dia adalah y sama dengan mx tambah c. Apa yang cikgu kata tadi? Okey, di sini ada 1, 2, 3, 4. Apa yang cikgu bagi tahu tadi? Daripada 4, soalan akan bagi soalan bantu bagi 3 daripada 4. Tapi dalam kes ni kamu nampak soalan bagi y dengan s ni cikgu. Sini semua x ni y, ni s ni y. X y x y x y x y x y x y. Okey, soalan bagi s dan y cikgu, mana satu lagi? Cikgu kata dia bagi 3 daripada 4. Sebenarnya soalan dah bagi M, tapi M tu kita kena dia tak nampak. M tu kita kena jalan jauh sikit baru kita akan dapat M. Sebab apa? Dia bagi 2 titik kan. Jadi soalan dah, kalau tengok cara mata kasar, nilai Y dah bagi, nilai X dah bagi, tapi M dengan C tak bagi. Jadi macam mana kami nak selesaikan nilai C ni kalau M tak bagi? Sebenarnya nilai M ni dia bagi, tapi dia bagi cara berlapis lah. Macam mana dia bagi buah nyok lah. Okey, dia suruh bagi, dia nak santan tapi dia bagi nyok. Betul tak? Jadi maksudnya kita kena proses dulu, nak kupas dulu, kena mesin dulu, baru dapat, kena peroh dulu baru dapat santan. Sama juga macam ni. Dia bagi nilai M, tapi dia bagi nilai 2 titik. Jadi M tu tak mentah lagi. Kita kena proses dulu baru dapat M. Untuk dapat M macam mana? Okey, untuk dapat M, inilah yang keluar ni. M sama dengan M sama dengan Y1 Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, ini nilai M yang sebenarnya daripada tu kita dapat nilai M ni. Jadi dapat nilai M baru kita cari nilai C. Tu step dah. Jadi cikgu ambil beberapa contoh je saja. Nanti kamu cuba buat untuk semua Okey, cikgu ambil beberapa soalan. Step dia sama je. Okey, contoh cikgu ambil soalan B. Okey, soalan B. Okey, titik dia sini X1, letaklah X1, Y1, X2, Y2. Maka kita cari dulu nilai M dia. M sama dengan Y2 apa? 8 tolak Y1 kosong bahagi X2 kosong tolak 2. Tolak negatif 2. Bukan tolak 2 tu, sebab dia tolak dengan nombor negatif. Jadi jangan tulis tolak 2 ni, salah. Maka tolak 2. Tolak 2. Okey. Cikgu tulis tu macam ni lah. Yang dalam kepala kamu kena tahu lah. Ini formula dah cikgu ni. Okey. 8 tolak 0, M sama dengan 8 tolak 0, 8. Okey, bahagi tolak-tolak jadi tambah 0 tambah 2, 2 juga. Maka sama dengan M sama dengan potong 1 potong 4. M sama dengan 4. Okey, M sama dengan 4. Barulah kita masukkan dalam Y sama dengan MX tambah C. Okey, pilih salah satu titik. Titik R boleh, titik S boleh. Jadi kamu ambil, kamu kata cikgu nak ambil titik apa? Titik R. R apa? Negatif 2, 0. Maka daripada titik A ni kita ambil cari nilai C. Okey, ini X dan ini Y. Okey, Y sama dengan 0 sama dengan M dia apa? 4 darab negatif 2 tambah C. Okey, 4 kali 2 0 sama dengan 4 kali 2 negatif 8 tambah C. Kita balikkan dia, negatif 8 tambah C sama dengan 0. C sama dengan 8. Okey, barulah kita tulis Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M berapa? M 4.
X tambah C tambah 8. Maka inilah persamaan dia. Okey, saya ambil satu lagi contoh. Saya ambil contoh E. Okey, sama je, step yang sama. Ulang balik. M nama apa? Okey, kata ni X1, Y1, X2, Y2. Ulang balik. Kemudian daripada tadi cikgu ulang benda yang sama kan. Okey. Jadi M sama dengan Y2 berapa? Y2 5 tolak Y1 apa? Y1 3 bahagi X2 1 tolak X1 negatif 1 tolak 1. Okey, jadi sama dengan 5 tolak 3 2 bahagi 1 ni tambah 1 tambah 1 2 sama dengan 1 lah, potong 1 potong 1. Maka M sama dengan 1. Okey, M sama dengan 1. Maka ambil satu titik sama dengan MX tambah C. Nak ambil titik mana? Titik M ke titik N? Kamu kata okey, N ni go. N titik dia apa? 1 5. Okey. Koordinat N. N ni nilai S dan nilai Y. Okey, Y sama apa? 5 sama dengan M apa? 1 darab dengan X dia apa? 1 tambah C. Maka 5 sama dengan 1 tambah C. Terbalikkan, 1 tambah C sama dengan 5. Maka C sama dengan 5 tolak 1. Maka C sama dengan 4. Okay, C sama dengan 4. Maka masukkan dalam persamaan Y sama dengan M apa? M sama dengan 1 X. Maksudnya 1 X tu ya. Tu tambah 4. Maka inilah persamaan dia. Persamaan garis lurus bagi titik E. Bagi inilah persamaan ni. Jelas tak? Cikgu harap kamu nampaklah apa yang cikgu terangkan hari ni secara detail. Cuba buat latihan 9.1E. Okey, buat soalan 9.1E dan soalan 9.1F. Boleh tak? Cuba buat juga. Faham balik apa yang cikgu terangkan ni. Okey, dalam pagi malam ni ataupun pagi esok cikgu share link video ni dan cuba tengok balik, faham balik. Kalau tak faham, mesej cikgu dalam grup WhatsApp boleh, Telegram boleh, call boleh. Jadi boleh lah, tanya cikgu direct kalau ada yang tak jelas. Kalau yang dah siap, tolong bagi kat cikgu terus, WhatsApp kat cikgu terus. Okey, takat itu saja kelas kita pada malam ni. Cikgu harap kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu lah. Boleh tak? Okey, takat itu saja kelas kita pada malam ni. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.